Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bantulah kami dalam mengingatimu, bantulah kami dalam mencintai dan merinduimu ya Allah. Bantulah kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Dan bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan ibadah dan akhlak kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang memasuki syurga Firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sesungguhnya perintah untuk meminta syurga Firdaus itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah bersabda, mintalah syurga dan mintalah syurga Firdaus daripada Allah. Memang kita tidak layak sekiranya nak melihat dengan amal soleh kita yang sedikit, itu pun belum tentu Allah terima, sebab tapisannya adalah ikhlas. Kemudian bila dilihat maksiat kita begitu banyak, bahkan sentiasa dalam melakukan maksiat, taubat pula lemah, istighfar pun lemah. Tetapi dengan rahmat Allah, insya-Allah dengan doa yang berterusan meminta syurga Allah, lalu Allah belah kasihan kepada kita, insya-Allah Allah pilih semua yang berada di sini, nama-nama kita dicatat oleh para malaikat sebagai bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memang kita tak layak sedikit pun untuk berangan untuk masuk syurga Allah, tapi Allah lihat usaha kita, tinggalkan rumah atau tanggungjawab untuk hadir ke taman syurga, sebab kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, tanda-tanda orang itu diberikan kebaikan, iaitu kebaikan yang paling utama, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihu fid-din, Allah beri dia kefahaman. Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama, dalam hidup. Dia faham kenapa dia diciptakan. Sebab apa Allah ciptakan kita? Untuk beribadah. Itu disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan. Soalannya ayat tu nafi awal-awal lagi. Tak akan aku ciptakan kamu. Tak aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat tujuan asal Allah ciptakan kita ni, dah lari dah. Maksudnya kita lari daripada tujuan asal Allah ciptakan kita. Sebenarnya untuk jadi hamba Allah, tapi kita jadi hamba nafsu. Kita jadi hamba emosi. Kita jadi hamba marah. Kita jadi hamba manusia yang lain. Jadi kita perlu sentiasa kekal berada di jalan menuntut ilmu, supaya kita kekal untuk refresh balik tujuan kita diciptakan Allah, iaitu menjadi hamba Allah. Hadis tadi tu seterusnya Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan sahalallahu lahu jalan ke syurganya. Subhanallah. Jadi usah kita nak fikir ataupun kita nak bayangkan seronoknya jadi macam syekh tadi, orang yang sangat beradab kan, orang yang sangat alim. Kita boleh tengok syekh tadi ilmu yang banyak, orang yang sangat merendah diri, tawaduk, walaupun dalam keadaan kedudukan beliau Allah beri kelebihan menjadi orang yang berilmu. Subhanallah, Masya Allah. Ada di kalangan kita kata seronoklah jadi macam ustaz, macam syekh, macam ustazah. Allah ciptakan kita. Okey. WDF 8063 minta alihkan kereta di kantin sekolah. Sila makan sekali. Itu tambahan. Sekali lagi ya. WDF 8063. Kot ada yang lupa ni nombor kereta kan. Okey.
Duduk depan pula tu kan semua tahu kita dia. Tak pun. Subhanallah, alhamdulillah. Tubik Nogori tu kan. Kat mana tadi? Okey, ramai orang berimpian untuk jadi seperti orang lain sebab dia melihat jalan orang tersebut lagi dekat dengan syurga. Untunglah orang tu banyak sedekah, untungnya dia. Untunglah dia sekian, untunglah dia. Sebenarnya apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang Allah beri pada kita, nama yang kita miliki, tubuh badan yang kita miliki, status yang ada, apa yang kita ada, itulah yang terbaik daripada sisi Allah. Ada satu kalam tasawuf menyebutkan erti, maksud tasawuf ataupun pengertian kita nak faham tentang tasawuf ini, iaitu apabila seseorang itu meyakini apa yang ada di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di sisinya. Memang kita tak yakin dengan kedudukan kita sekarang dengan apa yang kita ada untuk syurga Allah. Tapi kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Allah tetapkan inilah nama kita, inilah rupa kita, inilah tubuh badan kita, ilmu kita setakat inilah. Kita suri rumah aja, kadang sebut je. Padahal di sisi Allah tinggi seorang suri rumah. Bahkan Rasulullah bila sebut pasal Sayyidatina Khadijah, Rasulullah apabila ditanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, kamu umpama sangat mencintai Khadijah, selalu sebut pasal Khadijah, kamu seolah sangat sayang pada Khadijah. Tahu tak apa yang Rasulullah jawab? Khadijah seorang wanita, seorang ibu yang terbaik dan pengurus rumah tangga yang terbaik. Maksudnya Rasulullah sandingkan ataupun kaitkan kelebihan Khadijah itu, dia pengurus rumah tangga yang terbaik. Masya Allah. Jadi kalau siapa si rumah ataupun bukan si rumah tapi namanya wanita ataupun muslimah, kalau orang tanya kerja apa, saya pengurus hal ehwal domestik. Oh, macam tu. Inilah pengurus hal ehwal dalaman ni. Kalau gagal mengurusan rumah tangga, tak keluar anak-anak yang berjaya, tak keluar suami yang berjaya. Hasil didikan isteri. Subhanallah. Bukan begitu, bukan saya rendahkan orang lelaki, tuan-tuan haji, bukan. Subhanallah. Dan hasil wanita yang baik mesti ada di belakangnya seorang suami yang soleh, suami yang teguh, suami yang berwibawa, suami yang kuat sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sebagaimana kata-kata Saidina Umar Abdul Aziz. Saidina Umar Abdul Aziz sebutkan begini, jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu dan menyampaikan ilmu macam Syekh tadi. Saya ni talibul ilm, saya bukan orang alim. Saya orang yang menuntut ilmu. Bila saya datang dengan bawa jiwa untuk menuntut ilmu, saya tak takut nak sampaikan ilmu. Maksudnya, atas dasar saya sendiri sedang belajar. Jadi kita tengok orang alim seronok. Tapi mampu tak jadi orang alim? Tak mampu. Nah, Saidina Umar Abdul Aziz sebut, sekiranya kamu tak mampu jadi orang alim, kita semua tak mampu, maka jadilah talibul ilm, iaitu penuntut ilmu. Sekarang kita berada di dalam peringkat menuntut ilmu. Dan sekiranya kamu tidak mampu menjadi penuntut ilmu, sibuk kerja, sibuk dengan anak cucu, sibuk dengan urusan tu, tak boleh menuntut ilmu, jadilah seseorang yang mencintai keduanya. Maksudnya cintai orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mungkin dalam rumah kita ada anak yang sedang menuntut ilmu, cintailah mereka, santunilah mereka. Mungkin cucu kita sedang menuntut ilmu, mungkin siapa-siapa yang menuntut ilmu, kita santuni mereka sebab kita sedang berada di jalan yang sama. Orang alim takkan wujud sekiranya tak ada orang menuntut ilmu daripadanya. Betul kan? Dan tidak ada, tak boleh nak bergerak jauh orang alim dan juga orang yang menuntut ilmu sekiranya tidak ada orang yang mencintai mereka, orang yang menyantuni mereka, orang yang mendoakan mereka. Subhanallah. Jadi kuk ada orang nak bagi hadiah kunci kereta ke saya, boleh. Contoh saja ya. Sebab orang dulu cara dia menyantuni guru-guru mereka sangat hebat. Zaman mak-mak kita dulu. Contoh, walaupun guru Al-Quran sekalipun. Sebab apa? Guru Al-Quran ni sampai tak payah keluar untuk cari rezeki. Sampai ke rumah guru Al-Quran ini apa? Ayam, ikan, beras, sayur, semua keperluan. Tapi hari ni guru Al-Quran perlu buat kerja 2-3 kerja. Saya pernah buka center Al-Quran. Bila kita usaha untuk bayar sepenuhnya guru, guru ini juga ada anak untuk ditanggung dan sebagainya. Akhirnya, ustazah saya minta maaf, jumlah yang diberikan tu tak mencukupi untuk saya tanggung nafkah, jadi saya kena berniaga. Tak apalah ustaz berniaga. Bila dah start berniaga, agak-agak boleh fokus tak pada ngajar ngaji? Tak boleh. Tak boleh. Keperluan hari ini. Tapi hari ini orang meletakkan nilai orang yang mengajarkan ilmu Allah rendah.
Subhanallah. Sebab tak nampak nilainya di akhirat. Masya Allah. Jadi mungkin kita tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi juga talibul ilmi. Ini kita sekadar dengar ceramah sekali-sekali. Orang yang betul-betul di jalan menuntut ilmu, yang berada di pondok-pondok, yang berada di universiti, yang berada di madrasah-madrasah, di tafiz-tafiz, yang mewakafkan dirinya menuntut ilmu, maka kita penghulurkan sumbangan sebagai tanda kita mencintai orang yang alim berada di situ dan juga mencintai orang yang menuntut ilmu. Namun Sayyidina Umar Abdul Aziz sebut, jangan kamu jadi orang yang keempat, iaitu orang yang membenci mereka. Hari ini ramai pembenci orang alim, betul tak? Sebar fitnah, memburukkan orang alim, buat silap sikit habislah. Orang alim dicari-cari kesilapannya, dicari-cari kekurangannya, walaupun akhlaknya buruk sedikit pun, mesti tidak ada orang yang sempurna. Subhanallah. Jangan kamu jadi orang yang membenci kepada orang yang menuntut ilmu. Saya percaya ramai orang mengadu pada saya, Ustazah, saya mula nak berubah, saya pergi kuliah, ada orang ejek saya. Saya mula nak berubah, saya nak tengok, tulis benda yang baik-baik, ada orang pilih saya dekat Facebook. Memang siapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah, ujian dan cabarannya manusia akan membencinya, manusia yang ada penyakit hati di dalamnya. Maka sekiranya kita dapati dalam perjalanan kita menuju Allah dan Rasulullah, cabaran begitu banyak, kita sedang melalui jalan-jalan Rasulullah, para Nabi, iaitu diuji dengan kesabaran dan sebagainya. Tapi kalau kita ditaburi dengan pujian, ditaburi dengan dunia, maka ketika itu kita perlu bimbang, mungkin jalan yang kita tempuh bukan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Al-Falah, terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah. Siapa tadi? Kak Wani. Kak Salwa. Panggil Ustazah juga kan. Al-Fadilah Ustazah Kak Salwa dah lama dah cuba berhubung, terima kasih, dan saya tahu dia tegas orangnya, dalam kurungan garang. Penuh kasih sayang. Subhanallah, seorang yang dah lama mengaturkan kuliah di Masjid Al-Falah. Subhanallah, indah sekali Dewan Masjid Al-Falah ni. Baru, Masya Allah. Dewan yang kedap suara dan sebagainya. Rumah Allah kita buat yang terbaik. Dan memang saya pernah solat di masjid ni. Pertama kali saya masuk, saya kata, ya Allah, indahnya masjid ni. Sangat indah dengan ukiran-ukiran dan juga warna emas yang digunakan. Kita rasa satu aura, nak sebut aura kan orang marah pula, satu soul, satu rasa yang berbeza. Masya Allah, mudah-mudahan orang yang mengimarahkan masjid Allah, Allah akan binakan istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menganjurkan majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, mereka lah orang-orang yang terpilih, dan kita yang sama-sama datang pun Allah pilih untuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Subhanallah. Saya pun sihat. Berdebar ni tengok ramai ni. Okey. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya berhajat untuk bawakan kitab ini, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah, yang ditulis oleh Ustaz Rashidi, disusun oleh Ustaz Rashidi Jamil Ar-Rashid. Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Buku ni, kitab ni saya belajar semalam. Pagi semalam saya ikuti kuliah Ustaz. Dia terus habiskan. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki akan datang, kita cuba buku ni, kecil saja, murah saja. Jadi mungkin kita beli satu, kita setengah hari kita ambil masa, habiskan terus. Bila kita baca, air mata demi air mata akan menitis. Mahalnya, maksudnya susunan ulama sufi kita ini, Ibnu Athaillah, wali Allah ini, subhanallah, dalam menuturkan kalam-kalam yang sangat indah. Jadi insya-Allah sekadar yang mampu, sebab saya tahu masa saya sehingga pukul 12 saja. Sekarang pukul 11, jadi ada lebih kurang 1 jam lagi insya-Allah. Boleh tak ni teruskan ni? Boleh ya? Alhamdulillah. Saya ni kan jadi tak pandang kot sini, sebab saya segan dengan Tuan Haji, dengan para guru, ustaz. Subhanallah. Jadi jangan pula kecil hati orang perempuan, susah tak pusing sini Jadi memang saya segan kalau ada orang lelaki kat depan. Saya hormat mereka ni bapa, mereka ni seorang lelaki yang baik, subhanallah, lelaki yang soleh. Sebab terbukti ya, dalam ramai-ramai inilah jumlah lelaki yang ada. Masya Allah. Rasa seriau tak Tuan Haji dikelilingi wanita yang begitu ramai? Keimanan mereka sedang teruji. Macam tu kan, Masya Allah.
Jadi Alhamdulillah, kita tahu 3 ilmu yang wajib kita belajar ada 3. Wajib kita pelajari, tak belajar berdosa. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, 3 ilmu ni tak belajar berdosa. Ada orang kata, Ustazah saya tak nak belajar, kalau belajar tahu nanti berdosa sebab dah tahu. Orang yang begini 2 kali dosa. Pertama, dosa sebab dia tak belajar ilmu yang wajib. Yang kedua, dosa bila dia melakukan kesalahan disebabkan kejahilan dia tak belajar. Maksudnya tak ada istilah terlepas, ya Allah dulu tak belajar, ya Allah dulu tak sampai, cakap Nogori kan, dulu tak sempat, ya Allah. Tak ada alasan sebab 3 ilmu ini memang ditekankan, dituliskan, ijma' ulama' mengatakan wajib belajar. Yang pertama, ilmu akidah. Subhanallah, Syekh kita ngajar ilmu akidah mendalam kan. Ilmu akidah yang pertama, ilmu tauhid, kena belajar. Yang kedua, ilmu syariah, ilmu fiqh. Lepas tu yang ketiga, ilmu tasawuf. 3 ilmu ini wajib dipelajari fardu ain ke atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah. Apa syarat mukallaf? Berakal, baligh. Lepas tu sudah, mukallaf tak lagi ni. Islam, baligh, berakal, kemudian mampu. Maksudnya sihat tubuh badan, mukallaf, berakal. Itulah syarat mukallaf. Kita semua ni mukallaf. Kita bukan koma, semua boleh berjalan. Kalau koma, hilang dah mukallaf dia. Salah satunya sebab dah hilang akal dan dia tak mampu untuk melakukan ibadah. Baiklah, kalau saya suka bagi contoh yang mudah untuk kita faham, kita yakin tak solat itu wajib? Yakin. Itu akidah. Sebab hari ni ramai orang menafikan solat itu wajib. Ya, saya jumpa ramai orang. Dia kata, Ustazah, apa tujuan Ustazah solat? Untuk, antara jawapan kita bagi, untuk menjadi hamba Allah. Sebagai ketaatan kepada Allah, untuk kita ingat Allah. Dia jawab, saya jadi hamba Allah setiap saat. Saya taat kepada Allah setiap saat. Saya ingat Allah setiap saat. Saya tak perlukan solat tu pun. Tak perlukan solat pun untuk ingat Allah, sebab saya ingat Allah sentiasa. Masya Allah. Ramai orang solat niat saja. Jadi Alhamdulillah kita ada keyakinan, akidah kita solat itu wajib. Sakit macam mana wajib solat. Itu akidah secara simple. Lepas tu pergi ilmu yang kedua, bagaimana untuk solat. Kita belajar bab fiqh solat, betul kan? Kemudian pergi ilmu ketiga, sebab belum tentu cukup 13 rukun solat, belum tentu solat kita diterima. Kalau ada penyakit hati, kalau tidak ikhlas, ada riak, ada ujub dan sebagainya. Elok dah tahajud malam tu, diam solat tahajud, lepas tu tidur. Bangun pagi esok, bang malam tadi saya tahajud. Maksudnya tujuan tu kadang nak bagi semangat dekat suami, betul kan? Tapi ada terselip. Bila kita tidak merahsiakan, ada diuji dengan kita rasa bagus. Awak tidur kroh, saya duduk jumpa Allah. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang dengan suami pun kita perlu rahsiakan sekali-kala, biar betul-betul ibadah kita antara kita dengan Allah saja. Allahu Akbar. Sampai bila kita sedekah pun kadang-kadang terkeluar tu nak cakap dengan suami, betul kan? Tu Ustazah saja share, perlu minta izin tak dengan suami kalau nak sedekah? Perlu tak minta izin? Bang, saya minta izin nak sedekah RM2 ni. Sekiranya suami dah bagi duit tu kepada kita, ataupun itu adalah milik kita, maka untuk bersedekah tak perlu minta, kecuali kita ambil duit suami. Suami pergi masjid, kan? Lepas tu ada orang bagi salam, nak minta sedekah. Sebab duit suami tak rasa sayang sangat, kita bagilah 100, kan? Lepas tu suami pun balik masjid, kan? Bang, tadi ada orang datang minta sedekah, saya bagilah apa yang ada dalam beg tu. Berapa bagi? 100. Subhanallah, suami ni daripada ikhlas balik masjid tu kan. Ya Allah, lepas daripada tu dia bawa beg duit tu ke masjid. Dia gulung dalam keplekat tu. Subhanallah. Ini ada perbincangan sebenarnya. Bila dalam bab sedekah, ambil harta suami, boleh bagi. Kalau keadaan tak boleh nak minta izin, orang tengah tunggu, suami nak tunggu balik kot, dia melepak dulu ke, boleh bagi dalam jumlah uruf kebiasaan. Biasa bagi RM5 lah. Ini mentang-mentang duit suami ambil bagi 100. Suami terkejut tu kan, tenganga, kerana Allah bang. Tiba-tiba kan. Jadi bagi uruf kebiasaan RM10, jumlah yang biasa diberi, yang mana kita tahu suami akan redha. Tak apa. Tapi bagi 100 tu seminggu bergaduh tu kan. Saya potong allowance bulan ni, nafkah. Subhanallah.